Totok, UMNO Totok. Tapi kita ada banyak persamaan. Kami bersama-sama dalam satu NGO. Jadi semasa impak COVID tu, kami adalah NGO yang aktif membantu sehingga kita terpaksa sediakan tempat tinggal untuk orang yang dihalau keluar daripada rumah. Kita menyediakan perkhidmatan untuk bercakap dengan tuan rumah kalau penyewa tak dapat mampu bayar, tak mampu bayar sewa dan macam-macam lagi. Jadi kita ni adalah orang pertama yang melihat impak COVID tu daripada mulanya pandemik pada tahun 2020 sehinggalah tahun 2022 sehinggalah tahun 2023. Kita ada tengok orang-orang yang kena long COVID, yang sampai kena long COVID terpaksa berhenti kerja, impak dia teruk sangat. Ada yang perempuan dia tak kerja, tiba suami dia kena COVID mati. Meninggal. Dia cari-cari macam mana nak cari makan. Baru nak start hidup baru. So ini adalah satu realiti. Jangan lupa jumlah yang terkorban kerana COVID hari itu ramai, bukan sedikit. Jumlah yang terkorban, jumlah yang kehilangan kerja ketika itu juga adalah sangat-sangat ramai. Jangan nafikan, sebab hakikatnya even fresh graduate yang baru nak keluar sekarang ni pun masih tercari-cari peluang pekerjaan. Mereka yang berada di certain kategori yang agak sukar untuk mencari peluang pekerjaan pun masih ramai yang terkapai-kapai untuk mencari kehidupan. Dan saya nak tahu abang nak sambung, tapi sebelum tu saya nak cakap abang, kalau kita tengok statistik PRU15, mereka-mereka yang sangat-sangat terkesan umur 40, 35 ke atas ni adalah mereka yang tidak keluar mengundi. Betul. Inilah golongan yang tak keluar mengundi. Kan? So, kerajaan kena fikir, ni ada time cerita pasal UMNO tadi kan. UMNO kena letak diri dia bukan sebagai penyokong PH, penenggek dengan PH, tapi sebagai pejuang rakyat. Kalau nak hidup lagi lah pada PRU 16 ni. Kan? Kalau tidak, lingkup lah. PRN tu saya cerita lah. Sebab tu orang kata UMNO sekarang adalah waliwat dan waliwati paling besar. Okey, kepada siapa yang tak tahu lagi siapa itu waliwat dan waliwati, waliwat dan waliwati ni sebenarnya sudah lama digunakan. Saya pernah dilabel sebagai waliwat dan waliwati kerana ketika Kerajaan Perikatan Nasional dan Keluarga Malaysia berkuasa, saya bersuara. Jadi mereka kata saya ni penyokong tegak Anwar Ibrahim. Jadi mereka yang menyokong Anwar Ibrahim, mereka gelar waliwat dan waliwati. Lepas tu walanon. Sekarang walanon. Tapi orang segan, kada yang segan nak sebut waliwati sebab ada perkataan liwat di situ. Tetapi sekarang kita ni digelar walaon. Sebab kita bersuara pasal bersuara terhadap kerajaan yang ada sekarang, kepincangan kerajaan yang ada sekarang kan. Saya pun dituduh geng broker. Bukan boleh percaya. Okey, yang ini kita bercakap tadi pasal yang masih terperangkap dalam impak pandemik COVID. This is not a small matter. Benda ni is not a small matter. It's not small matter sebab apa? Kalau hari-hari berpuluh orang duk messenger, saya tak ramai sangat lah, 2-3 orang duk messenger saya kan. Maknanya berapa ratus ribu yang perlu betul-betul perlu. Dan kalau nak tengok pemimpin kerajaan sekarang ni, tengok dekat TikTok ni, you swipe je, semua orang komplain pasal nak keluar KWSP kan, nak keluar KWSP. Satu, kalau dia tak layak, maknanya kamu tak tahu denyut nadi rakyat macam mana tu kan. Macam mana nak buat polisi macam ni? Ni ahli parlimen saya nak cakap ni, baik Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi, ahli-ahli parlimen daripada kerajaan Anwar Zahid ni, ahli-ahli parlimen pembangkang ni daripada Perikatan Nasional. Ini saya nak beritahu terus terang, okey? Korang ni kan yang gajinya dibayar oleh rakyat, dibayar oleh semua sekali pembayar cukai seperti kami ni kan. Korang bila korang tengah bergelar YB, bila korang bergelar yang berhormat, korang tak pernah dan tidak akan ada seperti kami di mana kami terpaksa makan nasi, lauk telur goreng, lauk kicap kerana nak save duit. That is what's happening itu on the ground. Orang yang tinggal di KL tau, makan nasi dengan kicap dengan telur goreng sahaja. Sayur pun tak mampu nak beli dah sekarang ni. Tahu tak? Dan ramai. Itu adalah situasinya, bukan satu. Ini bukan kes yang kita baca dekat social media. Ini kes yang orang mengadu sendiri kat kita. Ini kes yang kita tengok kan. Kita bukannya, orang kata kenapa dekat Indonesia orang boleh recover, dekat tempat lain orang boleh recover. Kau tengoklah negara tu, bagaimana mereka membangun, maju walaupun masa COVID. That is not happening to our country since 2018, sejak Pakatan Harapan take over. Betul. Itu adalah hakikatnya. Okey, itu satu punca masih terperangkap dalam impak COVID ni. Yang keduanya ialah pasal isu pendapatan semakin mengecil, kos sara hidup semakin naik. Abang cuba cerita sikit bang. Oh betul. Pendapatan makin mengecil sebab yang mana dah hilang kerja tu, dapat kerja baru, dia orang tak dapat balik pendapatan macam dulu.
ada yang terpaksa start kerja dengan separuh gaji dia. Macam contohnya kawan kita tu hari, dia punya gaji berapa dalam 8,000 tu. Dia nak apply sekarang kerja gaji 4,000 pun tak dapat. Kalau ada gaji 4,000 pun dia ambil je. So maknanya pendapatan, walaupun dia dapat kerja balik, pendapatan berkurangan 30 ke 40%, ada yang sampai 50%, terpaksa ambil juga kan. Tu bila pendapatan kurang, dia nak hidup sementara ni, dia buffer tak ada. Jadi dia perlukan duit yang ada banyak dalam EPF. Bukan tak ada duit. Yang kawan kita tu ada 300,000 lebih dalam EPF. Dia nak pakai 50,000 je. 20,000. Bukannya tinggal 10,000. Yang 10,000 ni jangan bagilah. Betul. Yang 300,000, 200,000 ni, yang umur 40 ke atas ni, mesti semua lebih 100,000. Dan nak cover balik, kata nak pinjam 10,000, nak ambil 10,000 kan. Benda tu boleh cover dalam setahun saja kalau yang gaji 5,000 ni. Betul. Gaji 5,000 sebulan, 1,000 lebih contribution EPF. Betul. Ada yang nak pakai 10,000 saja. Betul. Itu pun, dan you expect dia orang pergi mana? Pergi alung. Betul. Lagi menimbulkan satu masalah masyarakat. Okey, saya dengan Abang Zam ada seorang kawan juga. Tadi Abang Zam cakap pasal seorang kawan yang gaji dia 8,000. Kita ada seorang lagi kawan, gaji dia 16,000. Dia T20 sebelum COVID, lepas tu kena buang kerja, sekarang dapat gaji 8,000. Akaun 2 dia dah habis untuk gunakan bayar rumah. Boleh tak kita salahkan dia? Kenapa kau kena bayar rumah? Rumah kau beli mahal-mahal. Masa dia beli rumah mahal tu, gaji dia 16,000. Kan? Bukan gaji dia 8,000. Dan dia akan kehilangan rumah dia sebab dia dah kat 3-4 bulan ni, dah dekat 3 bulan, ini bulan ketiga, dia tak mampu nak membayar. Jadi dia tinggal 8,000 sebulan dengan komitmen yang ada, yang dia sangat-sangat berharap sebab akaun 2 dah habis lah guna untuk bayar duit rumah. That is what's happening. Lepas tu dia kena tanggung adik dia sebab adik ipar dia meninggal COVID. So ini benda yang berlaku. Jadi bila dia kata situasi dia ni, dia cakap apa? Kau sibuk nak fikir masa hadapan aku kehilangan rumah lepas ni. Aku nak masa hadapan apa? Kan? Betul. Kan? Aku akan kehilangan rumah ni, tempat aku berlindung. Kan? Aku nak ada masa depan apa? Itu yang dia kata pada kami. Ada yang juga yang penyokong dia kata, kalau ada kereta, jual lah. Kereta jual, kena bayar lagi dekat bank. Sebab apa? Value dah drop. Kan? Ingat senang ke? Rumah nak jual bukan senang sekarang ni. Betul. Okey, itu contoh orang yang dapat gaji dia berkurangan. Kita juga ada orang yang kerja dengan berdasarkan komisen. Selepas COVID ni ekonomi tak bagus, komisen dah kurang. Dulu dia gaji komisen saja dalam 1,500. Dia kata bolehlah bayar rumah, sewa, bayar apa benda kan. Yang buat bisnes online pun komisen dah kurang sekarang ni. Okey, lepas tu sekarang bila jadi macam tu, pendapatan dia berkurangan. So dia kata macam mana nak cover ni? Dia kata. Dan kita ada juga ramai daripada mereka yang bekerja di kilang. Saya hari-hari bang, abang pun tengok kan, itu banyak mesej yang kerja kilang dah tak ada OT, dah tak ada apa sebab kegawatan kegawatan ekonomi kan, permintaan dah tak banyak. Mereka berhadapan dengan kekurangan income. Kalau dulu dia kata saya boleh dapat dalam 3,500, sekarang saya cuma dapat dalam 2,500.